Gagal tangani kos sara hidup, letak jawatan. Majlis Presiden Pakatan Harapan melahirkan perasaan amat risau dengan perkembangan mutakhir isu kos sara hidup, terutama selepas pengumuman Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi bahawa subsidi bagi minyak masak tulen berbotol serta harga siling bagi telur dan ayam akan dihapuskan mulai 1 Julai. Justru Majlis Presiden Pakatan Harapan menggesa kerajaan supaya segera mengumumkan langkah subsidi dalam tempoh 24 jam untuk menangani isu kos sara hidup rakyat yang kian meningkat. Dalam keadaan ekonomi rakyat amat terkesan akibat pandemik COVID-19, kehidupan rakyat bakal bertambah parah apabila harga barang bakal meningkat. Pada ketika ini, kerajaan belum mengumumkan sebarang mekanisme dana segaris masa pelaksanaan subsidi bersasar walaupun hanya tinggal lebih kurang seminggu hingga terhapusnya subsidi dan harga siling ini. Ini tidak memberi banyak masa kepada rakyat untuk bersiap sedia menghadapi peningkatan kos sara hidup yang barangkali meningkat berkali ganda. Demikian luahan hati pemimpin Pakatan Harapan yang diwakili oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan Muhammad Sabu, Presiden Amanah Anthony Lok Siofuk, Setiausaha Agung DAP dan Datuk Seri Panglima Madis Tangau, Presiden APCO. Ini bukan langkah yang proaktif maupun bertanggungjawab, tegas mereka. Menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan, Ketua Pembangkang telah menegur berkali-kali di Parlimen tentang kelewatan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara bermesyuarat serta mengambil tindakan pada tahun lalu. Malangnya, rakyat terus menyaksikan betapa lembabnya tindakan para menteri dalam menangani kos sara hidup. Oleh itu, kerajaan mesti mengumumkan sepenuhnya pelan menangani isu subsidi dan kos sara hidup ini dalam masa 24 jam. Sekiranya gagal, menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam isu kos sara hidup juga wajib meletakkan jawatan, ujar mereka. Pemimpin utama Pakatan Harapan juga memberi amaran akan mengambil langkah yang lebih mendesak jika kerajaan masih tidak bertanggungjawab. Pakatan Harapan juga akan mengambil beberapa tindakan termasuk mobilisasi massa bersama masyarakat sivil dan mana-mana pihak lain yang ingin bersama bagi menyuarakan kemarahan rakyat. Seperti yang telah Jom Channel tekankan sebelum ini, bukan kerajaan tidak tahu atau tiada maklumat berhubung krisis yang dihadapi rakyat sekarang. Pelbagai media sudah melaporkan bahawa seluruh dunia akan berhadapan dengan isu kos sara hidup yang antaranya berpunca daripada kenaikan harga makanan dan bekalan akibat perang Rusia-Ukraine. Dalam laporan yang diterbitkan oleh S&P Global Ratings bertajuk The Global Food Shock Will Last Years Not Months pada 2 Jun lalu, ia menyatakan bahawa berkemungkinan krisis makanan global ini akan berlarutan sehingga 2024. Menurutnya, kekurangan baja, kawalan ekspor, gangguan perdagangan global serta kos bahan api dan pengangkutan yang meningkat semuanya akan memberi tekanan yang lebih tinggi ke atas kos bahan ruji. S&P Global Ratings berkata Ukraine dan Rusia kedua-duanya atau secara individu berada di antara 3 pengeksport global teratas gandum, jagung, biji sesawi, biji bunga matahari dan minyak bunga matahari. Kata penganalisis kredit S&P Global, Samuel Tillery, analisis pihaknya menunjukkan negara berpendapatan rendah dan rendah hingga sederhana di Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika dan Kaukasus mungkin paling teruk terjejas akibat kesan pusingan pertama. Laporan itu juga meneliti negara mana yang merupakan pengimport terkumpul terbesar relatif kepada keluaran domestik negara kasar mereka sendiri bagi item bijirin dan minyak yang paling ketara terjejas oleh konflik. Tillery berkata kejutan terhadap bekalan makanan akan memberikan implikasi negatif kepada negara pasaran baharu muncul, menjejaskan pertumbuhan KDNK, prestasi fiskal dan kestabilan sosial. Walaupun banyak kerajaan yang paling terdedah kepada risiko ini sudah mempunyai penarafan kredit yang sangat rendah, kesan negatif ekonomi atau politik akibat kejutan makanan boleh menyumbang kepada penurunan penarafan, tegasnya. S&P Global berkata potensi kesan ke atas penarafan kredit kerajaan akan bergantung antara lain pada tahap dan teruknya kejutan makanan, keupayaan kerajaan untuk meminimumkan kos sosial dan ekonomi dan usaha antarabangsa untuk membantu negara yang terjejas. Kerajaan tidak harus terbuai dengan kata-kata manis pihak yang tidak memahami realiti kehidupan rakyat Malaysia yang setiap hari berhadapan dengan ketidaktentuan. Rakyat menjatuhkan kerajaan yang digelar kleptokrasi kerana mahu kehidupan yang lebih baik, bebas rasuah dan berintegriti. Namun, amat menjelekkan apabila di saat negara sedang diserang oleh pandemik COVID-19, ia dijatuhkan menerusi pintu belakang atau tebuk atap
dengan dendangan perkauman. Kononnya sesak nafas sebab Melayu terancam dan Islam terancam. Jom Channel ingin mengingatkan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Datuk Ni Muhammad Zawawi Saleh bahawa beliau pernah berkata, strategi politik Malaysia tak ada satu parti politik yang boleh perintah secara individu. Mesti bekerjasama dengan parti-parti lain dan PAS berdepan dengan PH. Hukumnya wajib menjatuhkan kerajaan sedia ada ketika ini. Hukumnya wajib. Perkara ini kita jangan khilaf, kita bergerak ke hadapan dan jangan banyak toleh ke belakang, katanya dalam ucapan penggulungan di Muktamar Tahunan PAS Pusat ke-65. Jom Channel mohon Nik Muhammad Zawawi menoleh ke belakang untuk meneliti ucapannya itu kerana hari ini beliau merupakan timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 yang gagal. Justru tidak keterlaluan jika Majlis Presiden Pakatan Harapan menuntut supaya menteri-menteri yang gagal termasuk Nik Muhammad Zawawi meletakkan jawatan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.